Yalah, penjelasan itu adakah dibenarkan soalan tambahan? Itu yang persoalan saya. Tidak dibenarkan. Tak benar. Tak benar lah. Jawab tak benar. Ya. Tak benar lah. Jelas. Benarkanlah yang betul. Purpose of record dalam dewan ini. Itu Peraturan dia. 43. Ya, tak apa. Saya terima lah. Okey. Saya terima. Terima Dan kasih. boleh. Baik. Nanti saya bimbang yang betul kalau ini dibangkit seolah tidak boleh tanya. Saya nak bagi tahu, tanya soalan kemudian ikut peraturan dengan kebenaran speaker. Walaupun ini Prime Minister's question time, dah ada soalan, saya bagikan sedikit ruang tadi. Dan kalau ada soalan tambahan, bangkit dan saya akan jawab kemudian. Tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 itu akan disalurkan sebelum Hari Haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga tahun ini. Yang diberikan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri sekejap tadi, adakah dibenarkan soalan tambahan? Yang Berhormat Kota Baru. Ya. Saya merujuk standing order juga. Dengan izin Ya. at the end of the day, Ya. penghujungnya the person who sits here decide. Ya, that's why I ask your petua. Saya Yang Amat ketua, Berhormat Perdana Menteri dibenarkan oleh Saya Yang Petua benarkan. untuk memberi jawapan berkenaan. Soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan ke atas jawapan itu? Itu je. Itu je saya Yang tanya. Berhormat Kota Ya, Baru. Ya. Kalau boleh, tak boleh lah. Saya benarkan. Ya. Clear. Ya. So, itulah petua saya. Ya. Saya benarkan Perdana Menteri untuk menjawab, untuk Tak. bercakap. Soalan saya, adakah dibenarkan soalan tambahan terhadap jawapan atau penjelasan itu? Itu yang saya nak. Yang Berhormat Ya. Kota Baru, Ya. saya membuat keputusan, saya bagi leeway kepada Perdana Menteri untuk bercakap. Ya. Masa dan ketika ini. Tak, maksud saya soalan tambahan benar ke tak? Kalau benar, benarlah. Tak benar, Saya tak benar. benarlah. Ya. Saya benarkan. Yang ni, yang disebut tadi. Ya, tak ada masalah. Boleh saya tanya soalan tambahan sekarang? Sebentar. Yang Berhormat Perdana Menteri telah menjawab. Ya. Okey. Ya. Selesaikan Yang Berhormat Perdana Menteri apa yang Yang Berhormat Perdana Menteri nak nyatakan. Kalau selesai, saya benarkan soalan tambahan. Dua isu yang berbeza yang satu soalan ambiguity, satu soalan penjelasan tadi. Penjelasan. Saya tanya penjelasan. That is a different issue. Ya. Alright. Soalan ni Perdana Menteri akan menjawab. Okey. Sekarang Yang Berhormat Perdana Menteri memohon untuk menjelaskan isu Tanjung Karang Yalah. tadi. Yalah, penjelasan itu adakah dibenarkan soalan tambahan? Itu yang persoalan saya. Tidak dibenarkan. Tak benar. Tak benar lah. Jawab tak benar. Ya. Tak benar lah. Jelas. For the Benarkanlah yang for the betul. purpose of record dalam dewan ini. Itu Peraturan dia. 43. Ya, tak apa. Saya terima lah. Okey. Saya terima. Terima Dan kasih. boleh. Baik. Nanti saya bimbang yang betul kalau ini dibangkit seolah tidak boleh tanya. Saya nak bagi tahu, tanya soalan kemudian ikut peraturan dengan kebenaran speaker. Walaupun ini Prime Minister's question time, dah ada soalan, saya bagikan sedikit ruang tadi. Dan kalau ada soalan tambahan, bangkit dan saya akan jawab kemudian. Baik. Tak ada masalah. Ini macamlah PM kita maulah. Mengenai soalan yang dibangkitkan oleh Parit Sulong, kita dah akui tentang soal hutang, soal defisit, saya dah jawab. Tapi beberapa langkah yang dibangkitkan itu, termasuk yang pertama bagi saya adalah good governance ini, iaitu perolehan kerajaan mesti telus dan terbuka. Kerana kerja menggunakan rundingan terus dengan menggunakan wang untuk parti dan untuk peribadi itu telah berleluasa dan ini dihentikan. Keduanya, pemberian subsidi lebih bersasar. Berbeza dengan keputusan lalu yang memberikan subsidi termasuk kepada orang kaya. Dalam bidang elektrik ini, orang-orang yang dalam kategori terkaya harus bayar kadar elektrik tetapi tidak dinaikkan bagi majoriti rakyat, hampir 90% tidak dinaikkan kadar elektrik. Kemudian penguat kuasa itu diminta lebih tegas, bukan saja SPRM, LHDN dan badan penguasa lain, supaya tidak ada keterisan atau cuba mengekang keterisan hasil dan subsidi angkara sindiket penyeludupan seperti diesel, arak dan rokok. Berikutnya adalah mula menamatkan unsur monopoli seperti mana di rangkaian 5G dan juga import barang makanan yang menyebabkan
harga lebih rendah daripada beberapa tahun yang lalu. Berikutnya ya laporan Ketua Audit Negara harus dibahaskan, dan itu yang kita cuba memulakan, bukan khusus untuk tahun ini. Perbahasan laporan Ketua Audit Negara seperti mana juga perbahasan SUAKAM kita mulakan. Jadi ada yang bimbang kerana kata ini bukan presiden. Prime Minister's Question Time begini pun bukan presiden tapi tidak dibantah. Begitu juga laporan Ketua Audit Negara tidak presiden. Boleh dilakukan, yang baik, apa salahnya? Laporan Ketua Audit Negara tidak semestinya kita setuju atau tidak setuju, tapi bahas. Kemudian yang penting, yang betul ialah akta tanggungjawab fiskal serta akta perolehan kerajaan akan dibentangkan dalam sebaiknya sebelum akhir tahun ini. Tentang belanjawan untuk meringankan beban kos sara hidup, sehingga Mei 2023, 158 bilion ringgit atau 41% daripada keseluruhan peruntukan belanjawan 2023 telah dibelanjakan. Yang ini kapasiti terbaik suku tahun pertama dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. 3 bilion ringgit bayaran fasa pertama dan kedua, sumbangan tunai rahmah yang memanfaatkan 8 juta orang penerima. Dan begitu juga bantuan khas keuangan untuk pesara, lebih 1 juta pesara, 1.3 juta penjawat awam. 3 bilion untuk subsidi elektrik, 11 bilion subsidi produk petroleum, 800 juta bantuan awal persekolahan. Pengecualian stem, duty stem 100% diberi bagi pembelian rumah berharga tidak lebih RM500,000. Pengecualian duty stem 75% pembelian rumah berharga di antara RM500,000 hingga RM1 juta. Duty stem ke atas surat cara pindah milik harta tanah secara kasih sayang melibatkan ibu bapa, anak, datuk, nenek, cucu dikecualikan sepenuhnya terhad kepada 1 juta pertama nilai harta tanah. Ada beberapa yang lain, dan yang penting ini ialah tentang sumbangan tunai rahmah fasa 3 yang melebihi 2 bilion ringgit, bilangan penerima 8 juta, itu akan disalurkan sebelum hari haji insya-Allah, dan juga belia RM200, belia 18 hingga 21 tahun akan disalurkan sebelum minggu ketiga tahun ini.